Hai, Assalamualaikum. Nama diberi ialah Ifah Dadalin binti Muhammad Helmi selaku Ketua Kumpulan bagi Kumpulan 5 dalam mata pelajaran Hubungan Etnik. Jadi hari ini saya akan menyentuh tentang 4 objektif yang kami dapat perolehi daripada video ini, serta saya akan menerangkan tentang pengenalan perayaan Hantu Lapar. Objektif pertama ialah mengkaji asal-usul dan sejarah perayaan Hantu Lapar. Yang kedua ialah kami mengkaji pantang larang yang perlu diamalkan oleh masyarakat etnik Cina ini dalam perayaan Hantu Lapar. Yang ketiga ialah upacara yang mereka jalankan dalam perayaan Hantu Lapar. Dan yang keempat ialah pandangan masyarakat Islam dalam menghadiri perayaan Hantu Lapar. Asal-usul perayaan ini berdasarkan legenda pengadut Buddha yang dikenali sebagai Mut Kalyayana, yang dalam bahasa Cinanya disebut sebagai Mu Jianlian dan ibunya. Mu Lian telah membuat keputusan untuk menjadi sami menyebabkan ibunya sangat marah dan terus-menerus memaksa Mu Lian makan makanan berdaging, di mana makanan yang dilarang oleh sami. Akhirnya, ibunya meninggal dunia dan dimasukkan ke neraka. Mu Lian dikurniakan darjat pusat atau lebih dikenali sebagai pewaris Buddha. Ia mempunyai keistimewaan untuk melawat syurga dan neraka. Semasa melawat, Mu Lian ternampak ibunya yang sedang kelaparan dan kehausan di neraka. Lalu, Mu Lian meminta pertolongan Buddha Sakyamuni dengan dikenakan 2 syarat kepada Mu Lian. Syarat pertama ialah perlu menyembah roh-roh nenek moyangnya dengan menyediakan barang-barang sembahan yang secukupnya. Manakala syarat kedua ialah menggunakan satu bekas besar yang berbentuk mangkuk untuk mengisi makanan, kemudian diberikan kepada para sami yang datang membaca mantra dan ayat-ayat suci untuk ibunya. Maka berdasarkan kisah ini, terjadilah perayaan Hantu Lapar. Perayaan Hantu Lapar ini diraikan berdasarkan 2 tujuan. Yang pertama, perayaan ini untuk menyembah nenek-nenek moyang mereka. Hal ini menunjukkan ketaatan atau penghormatan sebagai ahli waris keturunan. Yang kedua, perayaan ini diraikan untuk membantu meringankan beban atau penderitaan leluhur yang sudah meninggal dunia. Selalunya upacara ini dilakukan pada hari ke-15 dan pada bulan ke-7 menurut kalender Komari. Secara tepatnya 15 hari bulan 7 dalam kalender Komari, bukan kalender Hijrah atau kalender lunar, kalender Komari. Dan upacara-upacara apakah yang mereka selalu lakukan? Yang pertama adalah mereka membakar colok, membakar wang neraka, membakar kereta, membakar perhiasan, membakar baju, tapi dalam bentuk kertas. Mereka percaya kertas-kertas yang dibentuk sebagai kereta, baju, perhiasan itu akan sampai pada roh-roh yang sudah meninggal dunia itu. Kerana mereka percaya juga pada kehidupan di alam gaib, mereka memerlukan barang-barang sedemikian juga. Dan tidak lupa juga mereka juga menyediakan makanan untuk urusi mati. Pada mereka ada upacara khas. Yang pertama, pada awal pagi mereka akan meletakkan nama pada tablet, nama si mati pada tablet. Sebagai contoh, licin tu akan letak atas tablet tu dan mereka akan letak atas meja. Dan meja tu ada makanan. Makanan tu ada seperti buah mandarin atau dan sebagainya lah. Dan berhampiran meja tersebut ada colok. Jadi dari pagi tu ada seorang yang menjaga. Jadi seorang yang menjaga ni fungsinya apa? Adalah untuk apabila colok itu habis dibakar, dia akan bagi tahu mereka yang hidup atau mereka yang meraihkan perayaan itu tersebut bahawa mereka sudah boleh makan. Ini bermaksud mereka akan memberi makanan kepada hantu tersebut, baru mereka boleh makan. Dan mereka juga menyediakan perahu kecil atau tanglong untuk dibiarkan atas air di mana-mana sungai atau laut, saya tidak tahu. Tapi hal ini untuk membantu roh-roh yang sesat di dalam bumi atau di dalam alam realiti ini supaya mereka kembali ke alam mereka. Yang menariknya, kaum Cina yang berada di Malaysia bukanlah semua melakukan sedemikian. Kebanyakan mereka melakukan
seperti melakukan benda-benda yang sama, membakar wang neraka, memberi makanan. Tapi menariknya dalam acara memberi makanan itu, mereka ada tarian joget atau nyanyian muzik moden yang dikenali sebagai gaita. Pada zaman dulu mereka melakukan muzik opera Cina, tapi sekarang pada zaman moden mereka tukar itu sebagai muzik moden Cina yang dikenali sebagai gaita. Dan mereka akan melakukan dari pagi sampai ke malam. Acara mereka itu akan ditutup dengan makan malam, dan dalam makan malam tersebut, dalam acara makan malam itu, mereka akan mengumpul dana atau mengumpul wang-wang untuk membantu masyarakat Cina yang tidak kurang bernasib baik. Dalam kesimpulannya, dalam mereka mengadakan perayaan-perayaan sedemikian, mereka juga membantu atau prihatin terhadap orang-orang yang kurang bernasib baik. Itu yang dilakukan oleh kaum Cina di Malaysia. Sekian. Saya akan menerangkan beberapa pantang larang semasa bulan atau perayaan Hantu Lapar. Yang pertama, mereka tidak dibenarkan melanggar atau memijak makanan yang dipersembahkan kepada roh-roh tersebut. Hal ini kerana ia disediakan atas rasa hormat. Jika dilanggar atau disepak, ia akan mengundang rasa marah roh-roh Hantu Lapar, lalu individu tersebut akan ditimpa malang. Oleh itu, perlu meminta maaf dan mengakui kesalahan yang dilakukan jika tidak sengaja. Yang kedua, elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau merah. Hal ini kerana warna merah dan hitam juga boleh menarik perhatian hantu-hantu lapar. Bagi para wanita, kasut tinggi juga tidak digalakkan. Seterusnya, menangguhkan perkahwinan permulaan perniagaan baru atau pindah ke rumah baru. Bagi perkahwinan, dipercayai akan berakhir dengan buruk, malah disumpah sehingga menyebabkan pasangan merasa sukar untuk bersama. Begitu juga dengan perniagaan dan perpindahan ke rumah baru yang mengundang rasa tidak puas hati, roh yang mendiami ruang atau bangunan kosong. Selain itu, menjauhi kawasan air seperti laut, pantai dan kolam. Semasa musim hantu lapar, dipercayai bahawa roh hantu yang lemas tidak dapat kembali ke alam yang sepatutnya. Maka mereka akan menarik makhluk hidup termasuk manusia yang berlega dan bermain di kawasan berair bagi menggantikan roh mereka agar dapat kembali ke tempat yang sepatutnya. Mereka juga tidak dibenarkan untuk tidur di depan cermin. Cermin merupakan sesuatu yang sangat berkuasa menarik kehadiran roh seperti yang dipercayai dalam kalangan masyarakat Cina. Oleh yang demikian, mana-mana individu yang tidur di hadapan cermin atau apa-apa perkara yang reflektif boleh mengundang roh untuk mengganggu hidup mereka. Yang seterusnya, mereka perlu pulang sebelum matahari terbenam. Dikatakan bahawa pada bulan ke-7 ini, roh-roh akan lebih sering berada di luar pada waktu malam kerana manusia tidak dapat menghalang mereka. Tenaga yin dari bulan juga memberikan mereka lebih banyak kekuatan pada waktu malam. Oleh yang demikian, peratusan untuk mereka tersempat dengan roh-roh lapar tersebut juga sangat tinggi. Akhir sekali, tidak meletakkan anak kecil di tapak persembahan. Kanak-kanak adalah roh yang dianggap suci dan bersih. Dilarang untuk meletakkan mereka atas tapak persembahan untuk roh di majlis perayaan hantu lapar kerana dipercayai roh anak mereka akan diambil oleh roh-roh lapar tersebut. Jadi inilah antara pantang larang yang perlu diikuti mereka ketika bulan hantu lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masuk ke bahagian yang seterusnya, iaitu tentang pandangan Islam terhadap perayaan hantu lapar ini. Okey, pertama sekali kita harus menjurus masuk ke isu perbincangan tentang hukum mengenai isu perayaan hantu lapar ini terhadap seorang Muslim. Okey, sekedua, kita harus mengenali tentang sejarah perkembangan perayaan hantu lapar ini. Okey, kita masuk kepada sejarah dahulu. Okey, first, kita dapat tahu bahawa perayaan hantu lapar ini merupakan salah satu perayaan yang diamalkan oleh penganut agama Buddha. Okey, tapi terdapat juga bentuk perayaan yang hampir sama dalam ajaran Tao. So, dalam Malaysia ini, ia diraihkan secara sinkretis ataupun dikatakan bersekali oleh masyarakat Cina yang mana ia menggabungkan kepercayaan ajaran Buddha dan Tao. Okey, seterusnya, kita masuk ke isu yang digembar-gemburkan, yang mana menjadi satu masalah kita sebagai seorang Muslim untuk bersama-sama meraihkan perayaan hantu lapar ini. Okey, kita masuk dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kiraman. Surah Al-Furqan ayat 72. Okey, maksudnya ialah,
Dan mereka yang diredai Allah itu ialah orang-orang yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang. Dan apabila mereka bertemu dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Okey, berdasarkan ayat yang di atas, dia jelas menunjukkan bahawa Allah melarang kita atau menghindarkan diri kita daripada menceburi ke arah sesuatu perkara yang mampu menggugat iman dan akhlak kita, iman dan akidah seorang Muslim. Okey, so di sini kita dapat simpulkan atau dapat rumuskan bahawa Mufti juga turut mengatakan bahawa majlis tersebut tidak dapat dijalankan jika ia tidak disertakan dengan upacara-upacara yang bertentangan dengan akidah Islam. Okey, majlis tersebut juga tidak disertakan dengan perbuatan yang bertentangan dengan syarak yang mana melanggar syarak-syarak Islam. Oleh itu, Mufti Majlis Fatwa Agama Islam telah mengesyorkan kepada pihak menganjur dan orang ramai supaya meminta mendapatkan pandangan pihak berkuasa agama sebelum menganjur atau menghadiri majlis perayaan orang yang berkabar agama Islam, di mana supaya kita dapat jelas bahawa dengan menghadiri atau menghadiri diri kita ke dalam sesuatu majlis yang mampu menggugat atau mengakis akidah kita sebagai seorang Muslim, iaitu kepercayaan mereka. Oleh itu, pandangan Islam telah menetapkan bahawa menghadirikan diri kita ke dalam perayaan Hantu Lapar ini sedikit sebanyak dapat menggugat keimanan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan mempercayai bahawa kita menyembah roh merupakan satu ritual yang diperlukan seperti mana yang dilakukan oleh agama Buddha. Akan tetapi, bagi yang ada keperluan untuk menghadirinya atas tujuan pembelajaran seperti contoh, ianya dibolehkan dengan syarat tidak melibatkan diri dengan sebarang upacara berkaitan. Manakala bagi yang hadir atas tujuan merasmikan perayaan berkenaan, Mufti Agama Islam menasihatkan agar diwakilkan kepada pembantu atau timbalan atau sesiapa sahaja yang difikirkan sesuai dalam kalangan bukan Islam. Sekian. Kesimpulannya, perayaan Hantu Lapar masih diamalkan oleh masyarakat Cina sehingga sekarang. Perayaan ini merupakan satu tradisi yang istimewa bagi mereka kerana tiada masyarakat lain yang mengamalkan perayaan seperti ini. Refleksi yang saya dapat perolehi daripada mengkaji perayaan Hantu Lapar ialah saya berasa unik dengan adat resam yang diamalkan oleh etnik Cina. Apa yang saya perolehi daripada kajian ini adalah untuk lebih peka terhadap sensitiviti kaum lain. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Irham Roslan. Jadi refleksi saya untuk tajuk ini adalah saya dapat menambah ilmu pengetahuan yang baru tentang perayaan etnik Cina, iaitu perayaan Hantu Lapar. Refleksi yang saya dapat kongsikan ialah saya dapat mengeratkan lagi hubungan dengan rakan kaum Cina. Pengalaman saya sendiri mempunyai beberapa kawan kaum Cina semasa bulan Hantu Lapar ini, mereka tidak keluar malam bersama kami. Jadi apabila permintaan kami ditolak, kami tidak terasa dan faham dan hormat dengan kepercayaan kaum mereka seperti mereka yang menghormati kami untuk tidak keluar malam pada bulan Ramadan untuk menunaikan solat tarawih. Jadi ini membuktikan bagaimana pengetahuan tentang kepercayaan sesuatu kaum dapat mengeratkan lagi hubungan dengan kawan yang berlainan kepercayaan. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiqah. Pengajaran yang dapat saya pelajari ialah rakyat Malaysia haruslah berbangga kerana dapat meraihkan pelbagai perayaan dalam keadaan aman dan damai. Pelbagai perayaan lain lagi seperti Aidilfitri, Christmas, Deepavali dan lain-lain lagi untuk memanfaatkan semua rakyat bagi mengekalkan keharmonian dalam negara. Justru itu, menjadi kewajipan rakyat Malaysia untuk saling menghormati budaya dan etnik dalam negara ini. Refleksi saya tentang tajuk ini ialah dengan mengetahui perayaan-perayaan kaum lain seperti perayaan Hantu Lapar, saya mendapati bahawa setiap perayaan itu mempunyai tujuan dan keunikan sendiri. Sebagai manusiawi, saya patut menghormati keunikan tersebut dan tidak saling mengejek antara satu sama lain. Okey, refleksi yang terakhir ialah kita walaupun bukan sebangsa atau seagama mereka, tetapi kita juga mampu untuk berkongsi tentang pengetahuan berkenaan perayaan hantu ini kepada golongan Cina juga. Terdapat ramai yang masih tidak mengenal budaya-budaya mereka tersendiri. So kita sebagai salah satu warga negara Malaysia yang mempunyai variasi dalam bangsa dan pemahaman, agar kita berkongsi pendapat dan pemahaman kita terhadap budaya-budaya